Hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ialah Cikgu Nurul Iliani binti Mustafa. Hari ini saya ditugaskan untuk membuat perkongsian sebagai persiapan untuk kita semua menyertai pertandingan Reka Cipta dan juga Inovasi anjuran unit core curriculum SMK Pondok P. Sebelum saya pergi lebih jauh, kita dengar dulu amanat daripada Puan Pengetua kesayangan kita, iaitu Puan Hajah Faridah binti Husin. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk makluman pelajar-pelajar, pada tahun ini sekolah kita telah dipilih menjadi sekolah perluasan KBAT dan juga sekolah STEM di daerah Barat Daya. Untuk makluman semua, program ini bertujuan untuk menambahkan bilangan pelajar mengikuti aliran sains tulen mengikut dasar kerajaan 60-40. Pihak sekolah merancang pelbagai aktiviti selaras dengan pelantikan sekolah kita sebagai sekolah perluasan KBAT dan sekolah STEM. Melalui aktiviti dan program-program berkaitan STEM yang kita jalankan di sekolah ini, tujuan kita adalah untuk meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kepentingan sains dan teknologi. Seterusnya, meningkatkan bilangan pelajar yang hendak mengikuti aliran sains tulen di sekolah kita, sains tulen, AdMaths, teknologi dan sebagainya. Dari pelajar-pelajar yang mengikuti bidang ini, aliran sains tulen, nanti bila besar ataupun bila menghabiskan pelajaran nanti boleh masuk ke bidang-bidang kedokteran, boleh menyambung pengajaran dalam engineering, boleh menjadi, nanti bila keluar boleh jadi pakar IT, engineers, doktor. Jadi harapan pihak sekolah lebih ramai pelajar menyertai program-program STEM yang dijalankan di sekolah kita, supaya dengan ini minat kamu, pendedahan kamu terhadap aliran sains tulen ini ditingkatkan. Apabila kamu berminat dengan sains dan teknologi ini, maka lebih ramai yang akan memasuki aliran sains tulen di sekolah kita. Oleh itu, dasar 60-40 yang diharapkan oleh kerajaan boleh dicapai. Akhir sekali, saya sangat berharap agar semua aktiviti dan program-program yang dianjurkan bersempena dengan sekolah kita sebagai sekolah STEM ini mendapat sambutan daripada pelajar. Saya sangat berharap pelajar-pelajar ceburilah, terokailah bidang STEM ini yang sangat menarik, mencabar, challenging, dan kadang-kadang dia menuntut minda kita, akal kita untuk berfikir. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengetua. Seterusnya kita akan tengok slide yang disediakan oleh saya tentang bagaimana untuk kita mulakan pertandingan Reka Cipta dan Inovasi yang dianjurkan oleh unit core curriculum pada tahun ini. Mula-mula kita tengok apa objektif pertandingan ini. Yang pertama, ia diharapkan akan dapat mencungkil bakat murid-murid SMK Pondok P di dalam bidang penyelidikan dan pembangunan inovasi sains dan kejuruteraan dan juga matematik ataupun STEM. Seterusnya, ia diharapkan akan dapat memperkembangkan potensi dan kemahiran saintifik murid dalam membuat kajian terkini. Objektif yang ketiga, meningkatkan kemahiran komunikasi dan kemahiran sosial dalam proses pembangunan projek. Dan yang terakhir, ini adalah sebagai inspirasi untuk merentasi batasan sukatan pelajaran. Maksudnya, kita kalau boleh, kita nak STEM ni bukan hanya dalam subjek sains dan juga matematik, tetapi merentasi subjek-subjek lain dan juga aktiviti core curriculum yang lain. Siapa sebenarnya yang akan terlibat dalam pertandingan ini? Jadi setiap kelab, persatuan dan juga unit beruniform perlu menghantar penyertaan untuk projek inovasi peringkat sekolah ini.
Okey, terdapat 3 jenis kategori penciptaan, iaitu produk, agro dan juga kitas semula. Jadi, kamu semua boleh pilih kategori mana yang sesuai untuk kamu. Contohnya kalau produk, apa produk yang kamu boleh hasilkan, apa produk baru. Ataupun jika produk tu dah ada selama ni, kamu cuma perbaiki mengikut apa yang kamu nampak. Contohnya macam katalah kita kata produk cermin mata. Cermin mata tu memang dah ada. And then kita perbaiki dengan macam mana? Kita tambahkan rantai. Kenapa? Sebab supaya nanti pemakai tu nanti dia boleh sangkut dekat leher dia ke, supaya tak hilang ke. Macam tu lah contohnya. Ataupun produk sama juga macam yang Cikgu Asmahani buat sebelum ni. Dia hasilkan tong sampah yang boleh bergerak sendiri. So, itu adalah produk. Kalau agro, maksudnya fokusnya yang boleh melibatkan pertanian. Contohnya, apa produk yang kamu hasilkan boleh meningkatkan hasil ataupun mutu dalam pertanian. Ataupun kamu guna semula, contohnya dekat asrama kita ada pokok pisang tu kan. So kita tahu pokok pisang kita akan guna sekali aja kan. Lepas tu batang pokok dan juga pelepah tu tak digunakan. Jadi kita semula balik menggunakan agro tu, menggunakan tumbuhan. Okey, kalau kita semula pula, maksudnya kita gunakan bahan-bahan yang telah dibuang sebelum ni dan kita semula menjadi produk yang baru. Contohnya, katalah kita jumpa plastik-plastik yang banyak yang dibuang. So, apa yang kita boleh buat dengan plastik-plastik tu? Ataupun dengan mana-mana bahan yang kamu jumpa lah yang dibuang dan kamu ubah balik. Kamu ada idea balik macam mana, apa benda yang kamu nak hasilkan dengan produk kita semula tu. Okey, seterusnya. Kita nak tengok macam mana yang dikatakan sebagai idea yang baik. Yang pertama, ia adalah penemuan yang baru. Kedua, original. Maksudnya kamu tak ciplak. Ini adalah memang idea kumpulan kamu sendiri. Kemudian, idea yang baik juga kalau bahan yang digunakan tu mudah diperoleh. Dan berkesan. Maksudnya hasil kamu nanti memang berkesan. Mesra pengguna. Dapat menyelesaikan masalah. Dan dia menambah baik produk sedia ada. Sekiranya produk tu sebelum tu dah ada, kamu cuma menambah baik. And then mempunyai nilai komersial. Maksudnya hasil inovasi kamu ni sebenarnya boleh dipasarkan. Maksudnya ada nilai komersial yang bagus. Kemudian peluang tinggi untuk digunakan dalam kehidupan. Maksudnya produk kamu nanti bukan semata-mata kamu syok sendiri and then letak atas sebagai pameran saja. Tapi sebenarnya sangat berguna dan berpeluang tinggi untuk digunakan dalam kehidupan kita untuk menyelesaikan masalah harian kita. Seterusnya. Dalam pertandingan ni, apa yang kamu perlu sediakan adalah kamu perlu hantar 2 salinan laporan projek. So salinan laporan projek ni boleh dihantar kepada PK Koko kita iaitu Puan Zaitun. Dan kamu juga perlu sediakan bahan pameran iaitu projek ataupun prototype. Jadi ingat ada 2 benda. Satu laporan, satu lagi adalah produk tu sendiri ataupun prototype. Format laporan projek. Nampak macam banyak kan? Tapi sebenarnya boleh diringkaskan. Contohnya bila dalam laporan projek, yang penting mestilah ada tajuk projek tu. So kita kena nyatakan tajuk projek, nama peserta yang terlibat, siapa penasihat, dan nama sekolah tu, kita lah nama sekolah SMK Pondok Upih. Tajuk perlu ditulis dengan bold. Maksudnya kena bagi terang. Kamu kena tebalkan, mudah dibaca. Kemudian dalam laporan tu kena sediakan abstrak. Abstrak tu maksudnya dia adalah sinopsis kepada keseluruhan kajian. Satu helai saja, satu muka saja, tapi bila orang baca, orang boleh dapat terus maklumat tentang keseluruhan produk kamu. So dalam abstrak tu, kita nyatakan persoalan kajian, hipotesis, metodologi, hasil analisis dan juga kesimpulan kajian. Semua ada dalam satu muka surat sahaja. Lepas tu
barulah kita letakkan isi kandungan. So, kamu susun satu persatu, kemudian kamu nyatakan bilangan dan nombor muka surat mengikut topik. Jadi, nanti senang untuk kita tengok satu persatu. Nombor muka surat diletakkan di bahagian tengah atau hujung kiri setiap muka surat. Okey, kemudian, masukkan juga penghargaan. Senaraikan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan, kepakaran, bahan, sokongan dalam menjadikan projek. Tak kisahlah sama ada kamu bagi penghargaan kepada ibu bapa ke, kepada cikgu ke, kepada mana-mana pihak dalam komuniti ke. So, kamu kena bagi penghargaan pada mereka. Okey, bila dah buat penghargaan tadi, baru kita masuk kepada pengenalan. So, dalam pengenalan, kita nyatakan latar belakang projek kita tu, penyataan masalah, signifikan. Kenapa kita pilih projek tu? Kenapa kita pilih nak buat benda ni? Kajian, takrif istilah. Maksudnya apa istilah-istilah yang digunakan? Sebab kalau kita tak bagi tahu takrifan, mungkin nanti bila orang baca, orang tak tahu apa maksud sebenarnya dalam laporan tu. Lepas tu skop dan batasan kajian. Maksudnya, contohnya kamu kata kamu buat kajian kamu ni dalam komuniti di balik pulau sahaja. Contoh. Lepas tu perbandingan kajian lepas. Kalau kamu rasa sebelum ni memang dah ada orang buat. So, kamu pun kata sebelum ni dah ada masa bila-bila. So, kamu buat yang baru. Perbandingan yang lama dengan yang baru macam mana. Metodologi ataupun proses kajian. Reka bentuk dan perincian projek. Bahan dan alatan, rawatan atau prosedur yang dijalankan. Eksperimen. Maksudnya kamu terangkan metodologi yang digunakan untuk pengumpulan data dan pemerhatian. Sertakan foto atau lakaran bahan projek atau penyelidikan. Pengumpulan data projek atau penyelidikan boleh direkodkan dalam buku data. So, seelok-eloknya, kita sediakanlah satu buku siap-siap. Maksudnya supaya data kita tu nanti bila kita nak compile dalam satu laporan, tak adalah macam berterabur cari sana-sini tak jumpa kan. Hasil kajian. So, data kamu nanti bila kamu katalah kamu buat produk ataupun dalam agro tu kamu buat uji kaji. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. So, semua data tu kamu masukkan dalam jadual, kamu hasilkan graf. Lepas tu kamu buatlah hasil dapatan dia macam mana. Yang pentingnya kena ada perbincangan dengan kesimpulan tu. Dia kata kat sini bahagian paling penting. So, keputusan dan perbincangan perlu dianalisis secara terperinci, membuat perbandingan antara nilai teori dan praktikal, simakan data di jurnal dan sebagainya. Maksudnya bila kita dah ada data-data yang banyak tadi, kita ceritalah balik. Apa kesimpulan yang kita dapat hasil daripada kita test produk kita tu. Bincangkan inovasi atau pembaharuan jika ada. So, maksudnya pada akhir dia nanti, kita kata, sepatutnya kita buat pembaharuan, kita ada tambahan pada produk kita supaya hasil yang dihasilkan tu, hasil yang kita dapat tu lebih optimum. Seterusnya, rujukan. Senarai rujukan hendaklah disertakan jika melibatkan dokumentasi yang bukan hasil persendirian mengikut format tertentu. Maksudnya, contohnya katalah kamu ada baca buku, kamu ada tengok artikel kat mana-mana. So, pastikan kamu masukkan jurnal tu, nama dia, muka surat berapa yang kamu ambil. Appendix tu yang macam lampiran dia, rajah, jadual, gambar, graf dan apa saja bahan visual yang diperoleh dari eksperimen yang dijalankan. Ni saya buat secara ringkas balik. So, abstrak ni sebenarnya adalah sinopsis kepada keseluruhan projek. Dan ditulis maksimum 250 patah perkataan sebab kita nak dalam satu muka tu kita dapat semua maklumat. So, kita tak mau panjang-panjang. Seterusnya, yang pengenalan tadi ni. So, latar belakang pemilihan projek. Penyataan masalah yang dikenal pasti yang menyebabkan tercetusnya projek ni. Contohnya, kamu ada buat pemerhatian terhadap persekitaran kamu. Jadi, kamu pun dapat kenal pasti masalah. Jadi, dekat situlah kamu dapat kenal pasti apa masalah yang perlu yang perlu kamu atasi. Istilah-istilah yang digunakan, macam saya kata tadi, skop kajian dijalankan, contohnya dalam komuniti dan lain-lain. Ataupun kamu buatlah dekat taman kamu ke apa ke. Yang ni contoh masalah. Hasil daripada pemerhatian kamu, barulah kamu nampak masalah dia. So, daripada masalah tu yang menghasilkan inovasi kamu. Contoh masalah ni, pembuangan tandan pisang yang semakin berleluasa.
bahagian ini dibuang setelah buah dan daun diambil. Jadi kamu nampak, oh ni masalah dia macam ni. Jadi kamu pun tercetuslah idea kamu nak buat inovasi menggunakan tandan pisang tadi. Ataupun daripada pemerhatian kamu dapati terdapat penyerap yang telah lama dihasilkan tetapi kosnya amat tinggi dan penyelenggaraan yang rumit. Maksudnya penyerap minyak ke, kita tahu ada tumpahan minyak kat mana-mana kan. Tapi kos dia tinggi. So kamu datang dengan satu idea yang baru yang lagi murah. Okey, ataupun kamu nampak juga masalah pencemaran air terutamanya kepada sungai oleh sisa-sisa pewarna berasid daripada kilang penghasilan kain. Kot lah kan. Tapi kita tahu kat sungai dekat balik pulau ni ada juga yang tercemar. So apa kata kalau kamu buat inovasi tentang cara nak mengatasi pencemaran air kat sungai tu. Okey, sebab apa? Sebab kita tahu kalau pencemaran ni boleh membunuh hidupan sungai. So jadi kamu hasilkan satu inovasi. Okey, yang metodologi dan proses kajian tadi adalah bahan dengan alatan yang digunakan. Kamu kena senaraikan. Adalah lebih bagus kalau kamu ambil gambar semua bahan dengan alatan yang digunakan. Kemudian perincian pembinaan projek. Apa saiz alatan kamu? Ataupun apa saiz produk yang kamu nak hasilkan semua tu. Eksperimen ni kena tunjukkan langkah demi langkah berserta dengan foto atau rajah atau lakaran dari mula sehingga siap projek tersebut. Hasil kajian macam saya kata tadi, kita tunjukkan data-data kita sama ada dalam bentuk graf, dalam bentuk cat tapai ke, dalam bentuk jadual ke. Seterusnya, yang perbincangan dengan kesimpulan ni yang kata yang segmen yang paling penting dalam laporan mesti menyatakan dengan jelas kesimpulan eksperimen. Apa dapatan akhir kamu bila dah buat produk tu. Menyatakan perbandingan antara nilai teori dengan praktikal. Maksudnya contoh, katalah tandan pisang tadi. So teori kamu kata tandan pisang ni boleh menyerap minyak. Tapi bila praktikal, bila kamu buat eksperimen, bukan saja menyerap minyak, tapi dia boleh menyerap bau ke. Contoh. Menyatakan semakan data di jurnal jika ada. Katalah kamu ada buat pembacaan. So kamu bagi tahu balik. Menurut data di bla 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 bla. Dia menyatakan macam ni. Then kamu pula akan buat perbandingan dengan hasil kamu sendiri. Dan membincangkan inovasi atau pembaharuan yang telah dibuat. Ini saya kata tadi kamu senaraikan semua sumber rujukan yang kamu gunakan untuk menyokong projek kamu. Sama ada buku, jurnal ataupun macam sekarang kita cari di Google. So kamu masukkan juga alamat website tersebut. Bila kita dah buat laporan, kita mesti nak tahu kan, berapa markah yang kita dapat ni. So ini adalah kriteria pemarkahan. Kita ada 4 bahagian. Pameran projek. Sebab ini yang kamu kena hantar juga kan, produk tu ataupun hasil akhir. Maksudnya mestilah menggunakan pengetahuan dan prinsip sains ataupun matematik. Kemudian katalah dalam laporan tu ada menggunakan komputer atau infografi, ada lagi markah. Keaslian, original, ada lagi 5 markah. Kreativiti, produk tu ke apa semua ke, so 5 markah lagi. Penyampaian laporan 25%. Sebabnya kita nak menghasilkan pelajar yang confident, yang yakin untuk berinteraksi. Maksudnya selain daripada kamu menghasilkan produk, kamu juga dapat meningkatkan keupayaan kamu berkomunikasi. So ada markah dekat situ. Kalau katalah kamu duduk diam je, krik-krik je, maksudnya rendahlah markah kamu. Penulisan laporan prototype. 25%. Maksudnya kamu tunjukkan abstrak tu dengan jelas, ada pengenalan semua, ada metodologi dengan bagus, ada keputusan perbincangan, ada kesimpulan dan cadangan kajian masa depan. Projek signifikan. Maksudnya ni 25 markah. Maksudnya produk kamu nanti sebenarnya relevan tak dengan keperluan masyarakat? Relevan tak dengan masa sekarang? Ataupun projek kamu ni memberi kesan yang sangat positif tak kepada alam sekitar dan juga masyarakat? So maksudnya kita bagi markah pada itulah. Contohnya katalah bila
kamu buat produk yang melibatkan minyak terpakai. So kita tahu minyak ni semua orang pun guna, semua orang pun ramai yang duk buang kan. So bila kamu dapat hasilkan satu produk yang bagus, maksudnya kamu sebenarnya dapat membantu daripada mengelakkan pencemaran alam sekitar. Bukan saja dekat kawasan sekolah, tapi bila kita apply and then katalah produk tu bagus, maksudnya dia akan dapat memberi kesan yang sangat baik, positif tu kepada seluruh masyarakat. Okey, tarikh akhir untuk hantar laporan dan juga prototype adalah pada 31 Mei 2021. Okey, hantar pada Puan Zaitun ya. Hantar pada Puan Zaitun tau. Okey. Pembentangan projek. Okey, maksudnya nanti masa hari pertandingan, okey, pasukan diberi masa selama 7 minit untuk membentangkan hasil projek di dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Mengikut yang kamu selesa lah. So, kamu bentangkan macam mana kamu buat kebaikan produk kamu. Okey, semua tu lah. Lepas tu, bila kamu dah bentang, akan ada masa 5 minit untuk hakim bersoal jawab dengan kamu balik. Supaya nanti dia tahu, kamu sebenarnya betul-betul faham tentang inovasi yang kamu hasilkan. Okey, jadi itu saja. Okey, yakin boleh. Kita ada masa yang agak banyak. So, kamu boleh berbincang dalam kumpulan kamu, dalam pasukan kamu untuk menghasilkan satu produk ataupun satu inovasi yang baik. Okey, sekian. Terima kasih.